يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Naam. Hari ini kita masuk pula perbincangan siapakah orang yang dibenarkan berbuka puasa. May yajuzul iftar. Okay, siapakah orang-orang yang dibenarkan iftar, dibenarkan berbuka puasa pada siang Ramadan. Golongan yang pertama ialah orang yang khauful maut. Apa dia? Takut mati. Bukan takut mati gila harta, bukan bukan. Maksudnya dia takut kehilangan jiwa, mati. Okey, bukan sebab takut mati, bukan sebab puasa tu mati, tak. Katakanlah ada orang nyawa dia terancam, kita terpaksa tolong dia. Okey, nyawa ni takut mati ni pada diri sendiri ataupun orang lain. Pada diri sendiri contohnya kita nak selamatkan diri kita. Cara nak selamatkan diri kita, kita terpaksa berbuka puasa contohnya. Okey, kita dah tersedak, sangkut jantung sangkut nak kena makan ubat tiba. Jadi kita telan ubat something ataupun terpaksa masuk tiub ke ataupun benda-benda yang kita sebut sebelum ni lah. Sebab nak selamatkan nyawa kita. Ataupun nak selamatkan nyawa orang lain yang kita terpaksa berbuka puasa. Contohnya macam mana? Askar, polis nak kena jaga orang yang dalam keadaan yang ni. Kalau kita tak jaga nanti nyawa terancam. Kalau kita pula puasa kita akan lemah, kita tak boleh selamatkan nyawa dia. Atau seumpama dengan maksud yang penting dia untuk menyelamatkan nyawa dia atau nyawa orang lain, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Bahkan kata ulama Syafi'iyah, wajib dia kalau nak selamatkan nyawa orang, wajib dia buka puasa. Yang ni yang pertama, khauful maut. Yang kedua yang boleh buka puasa ialah orang musafir. Okey. Cuma musafir ni ada syarat dalam mazhab Syafi'i. Apa syarat musafir yang menyebabkan dia boleh berbuka puasa? Satu, safar dia mestilah safar itu safar yang dipanggil tawil. Safarun tawilun. Musafir yang jauh, iaitu yang standard lah 83 km takriban. Takribi, bukan tahdidi. Takribi maksudnya adalah sebagian ulama kata 95, ada. Kalau Imam Syafi'i punya musafir, Imam Nawawi punya lagi jauh sikit. Safar tawil Imam Nawawi 100 lebih. Okey, tapi yang standardnya 83, safarun tawil. Ini safar tu safar yang mesti dipanggil safar yang jauh, iaitu 83 km. Jadi kalau kurang 83 km, dia tak boleh buka puasa. Okey, yang ni standard lah, kita dah biasa dengar dah ni. Yang kedua, safar ni mesti safar yang harus, bukan maksiat, bukan kelana yang sia-sia. Tahu kelana yang sia-sia tak? Yang anda sebut pada kuliah lepas. Satu, bukan safar yang maksiat. Bila sebut safar yang maksiat, maksudnya ialah tujuan musafir dia ialah tujuan maksiat. Bukannya dalam musafir tu ada maksiat. Maksudnya kalau dalam musafir tu, dia ada dengan muzik. Tapi dia musafir nak balik kampung, nak ziarah. Ini dia panggil safar yang harus. Tapi ada maksiat dalam safar tersebut. Yang dilarang untuk musafir ni apa dia? Untuk dia buka puasa ni, kalau dia ialah safar yang maksiat. Contohnya, dia nak pergi dating. Awek dia orang JB. Dia kata, jom nak dating. Maka yang ni dia musafir, dia nak jumpa awet dekat JB, maka itu safar yang maksiat. Dan termasuk safar yang tak boleh dibenarkannya adalah kelana yang sia-sia. Tanpa arah tujuan ni. Kelana jalan, kau pergi mana ni? Tak ada tujuan. Jalan, bawa beg tu, kayu dengan beg baju tu, dah pergi jalan hamba berkelana di bumi Allah Ta'ala ni. Itu tak masuk. Jadi dia sama juga. Dan yang menjadi safar itu, safar yang harus tu ialah walaupun adnal hajah, kata ulama Syafi'iyah. Adnal hajah ni ialah hajat yang paling ringan sekali. Contohnya, hajat dia nak rehat. Rehat, walaupun hajat dia rehat. Bukanlah hajat yang betul-betul mendesak seperti bisnes ke ataupun nak perawat sakit. Tak, hajat dia untuk rehat dia. Jangan stres. Tapi bila kita baca-baca, ulama Syafi'iyah kata antara yang kelana sia-sia juga ialah untuk tengok-tengok saja-saja. Itu pun termasuk juga. Asal kau pergi Kelantan saja dia nak tengok je orang Kelantan macam ni. Itu juga termasuk kelana yang sia-sia. Okey? Itu safar yang bukan yang mubah. Tapi adnal hajah contohnya, nak jalan, nak berehat, bercuti, melancong. Okey, melancong pun berehatlah, ambil hajat dia untuk nak berehatkan diri, bukan sia-sia. Yang ni safar. Ada satu lagi yang jarang orang duk cerita, iaitu apa dia? Mesti dia musafir sebelum subuh. Musafir dia yang menyebabkan dia boleh berbuka puasa masa dia safar tu ialah dia kena musafir sebelum subuh. Kalau dia dah niat puasa pagi-pagi dekat tempat dia, kampung dia, lepas tu on the way baru dia dah baru nak musafir. Katakan dia punya flight
pukul 1 tengah hari kat KLIA. Pukul 1 dekat 8 pagi dekat rumah lagi dia puasa, lepas tu pukul 12 dah on the way nak pergi KLIA. Dekat sampai KLIA dia pun buka puasa makan. Boleh tak? Di sisi ulama Syafi'iyah tak boleh. Sebab kaedah dia apabila bergabung ibadah yang hadir bercampur dengan ibadah yang safar, dibenangkan ibadah yang hadir. Dan ini jumhur ulama, pendapat jumhur majoriti ulama sebenarnya. Jadi katakanlah contohnya Ma'in dia nak pergi Kelantan hari Jumaat. Jadi bertolak ke Kelantan pukul 11 pagi. Pagi itu dia dah pukul 5.30 dia dah pukul 6 dia dah niat sahur, dah niat dah puasa. Jadi masa dia safar pukul 11 ni dia tak boleh buka puasa. Jadi yang dia boleh tak puasa tu bila? Esok ni. Hari Sabtu. Jadi Sabtu ni sepanjang hari dia boleh makan. Tak ada masalah. Dan tidak disyaratkan ada darurat pun dalam musafir. Maknanya kalau tak darurat pun relax je. Dia ada driver apa semua, tak darurat langsung. Tak ada peluh-peluh pun tak ada. Setiap peluh pun tak keluar. Tetap juga dia dibenarkan kalau dia dalam safar. Tapi syarat dia mesti sebelum. Nampak tak? Hari kedua ni hari Sabtu sebab dia dah sebelum subuh lagi dia dah musafir lah. Baik. Nah, ini yang kedua. Musafir. Dah selesai musafir? Kecuali kalau dia musafir dia tak larat. Jadi dia katakanlah dia tadi pukul 11 dia musafir. Nak pergi balik Saudi katalah. Balik Saudi dengan bagnya, dengan apa, naik pula Biman Air. Bangladesh Air. Terpaksa tukar flight dekat Dhaka. Bag pula hilang. Tertinggal. Transit 8 jam. Kan masa tu dia dah tak boleh dah. Dia buka. Tapi dia buka tu bukan sebab safar. Dia buka sebab darurat. Jadi dia buka tu atas dasar darurat. Asal nyawa tadi, yang nombor 1 tadi, nak jaga nyawa dia tadi. Takut mati tadi. Takut mudarat datang pada dia. Takut mudarat pada dia. Yang Nabi kata, laisa minal bir as-sawmu fi safar. Itu maksud dia. Taib. Dah. Yang ketiga apa dia? Yang boleh buka puasa masa bulan Ramadan. Orang sakit lah. Orang sakit boleh buka. Syarat sakit dia apa? Kaedah dia adalah sama dengan kaedah orang dalam tayamum. Kenapa orang tayamum? Sebab takut nyawa dia terancam. Ataupun akan kecacatan pada anggotanya. Ataupun ada aib pada kulit dia cabut ke apa ke. Walaupun tak nampak cacat, walaupun tak putus tangan, tak putus kaki, tapi tiba muka dia jadi hitam ke apa ke. Ada syainun fi jasadihi kata ulama. Ataupun melambatkan penyembuhan dia, ataupun menambahkan penyakit dia. Tetapi sakit ni adalah sakit yang tak boleh ditanggung tau. Bukannya setakat demam batuk-batuk tu. Dan sakit ni pula ialah sakit yang kalau dia sakit dia tu sakit yang berterusan. Sakit macam kata kalau dia kena yang demam yang berat, betul-betul berat ni demam. Yang berterusan. Yang dia tahu katakanlah malam tu dia dah demam dah, dan dia tahu akan berterusan demam dia, esok dia tahu dia akan demam lagi. Maka ketika itu dia tak perlu niat puasa besok. Tapi kalau jenis demam dia demam yang kejap baik, kejap kebah, kejap baik, kejap kebah. Kadang-kadang orang kena viral punya flu tu kan? Kalau seminggu kena, kadang-kadang baik, kadang kebah, kadang-kadang. Jadi orang macam ni tetap juga kena niat. Tetapi ketika dia dah teruk, dia boleh berbuka. Faham tak? Ulang sekali lagi ya. Kalau orang tu sakit dia kuat dan berterusan, dia tak perlu niat puasa untuk esok. Bahkan dilarang untuk berniat pula. Sebab apa? Sebab nanti dia tahu dia tak nak dia masuk dalam satu ibadah dalam keadaan dia tak mampu nak buat. Tapi kalau dia jenis yang tadi yang sebut sekali lagi, kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey, maka dia kena niat juga. Tetapi katakanlah penyakit dia kembali, sakit dia teruk balik, maka dia boleh berbuka. Yang ni untuk yang sakit. Yang keempat ialah perempuan yang hamil. Dia sebut hamil tahulah perempuan lah, tak lelaki hamil kan. Perempuan hamil. Okey. Yang hamil maksudnya perempuan hamil boleh berbuka puasa. Cuma nanti kita akan bincangkan adakah dia kena bayar, dia kena qada ke dia kena kafarah. Yang ni kita akan bincang nanti bahawa kalau dia takut diri dia sahaja, dia qada je. Tapi kalau takut diri dia dan juga anaknya, maka dia kena qada dan juga dia kena bayar fidyah. Nanti kita akan bincangkan masalah qada dan fidyah. 5, menyusu. Okey, wanita menyusu ni tak kisahlah sama ada ibu tu yang menyusu, ataupun volunteer, ataupun yang diupah. Semua masuk kategori menyusu. Volunteer ni, tahulah dia ada anak, mak dia tu tak boleh bagi susu. Lalu kakak tu, Kak Long dia kata, kau bagilah Kak Long menyusukan anak kau. Kak Long susu banyak. Dia kata, dia bagi. Ataupun upah. Upah boleh juga. Macam Halimatus Sa'diyah lah. Menyusu Nabi, radhi'. Okey, na'am. Halimatus Sa'diyah. Yang ni pun kaedah dia sama macam wanita yang hamil tadi.
Kalau dia takut, kalau dia berpuasa, nanti susu dia kering. Dia takutkan untuk anaknya dan juga diri dia, maka dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Nanti kita akan bincangkan fidyah ni berapa macam mana bilangan dia, macam nak kena bayar, bila timing fidyah kena bayar. Tapi kalau dia hanya takutkan untuk diri dia sahaja, kalau dia puasa, maka dia kena qada sahaja. Jadi kat sini, sekejap lagi kita akan ceritakan lah. Yang keenam ni, orang yang tua dan tak larat nak puasa lagi dah. Sebenarnya, nombor 6 ni memang dia bukan wajib pun, betul tak? Yang kita bincang sebelumnya, apa syarat puasa? As-sihah, betul tak? Kesihatan. Tapi saya saja sebut kat sini supaya nak nampak dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka kalau dia tak larat. Dia boleh buka tak larat. Tapi sebenarnya yang 6 ni, dia tak wajib dah pun. Betul tak? 6 ni tak wajib pun puasa. Cuma nak sebut, sekadar untuk sebut kat sini lah. Okey? Naam. Kabir sin. Dah, yang ni orang yang boleh tak puasa. Yang lain, tak ada. Kerja kuat ke tak kerja kuat tak masuk dah. Kerja kontrak tak ada. Tak termasuk dah. Jadi, dia tunnel ke tak tunnel ke, turun simen ke tak turun simen ke, yang ni. Okey, tengok site ke tak tengok site ke, ladang ke, apa ke, semua tak ada. Tak termasuk dalam senarai. Tak termasuk dalam senarai yang ini.